Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam podcast kita iaitu Borak Falsafah. Okey, hari ini saya ditemani oleh pak rakan saya. Kita mula dari sini lah. Yang berbaju hitam, handsome sekali. Nama siapa? Nama saya Razin. Razin. Dan di sebelahnya? Nama saya Syahmi. Syahmi. Okey, di sebelah kiri saya pula. Nama saya Mio Hafizah. Dan saya Nakib. Okey. Mereka berempat adalah kita punya jemputan pada kali ini. Jadi, apa yang kita nak bincang sebenarnya daripada hari ni? Sebenarnya apa yang kita nak borakkan? Ada yang tahu tak? Tak ada lagi? Okey. Hari ni kita akan bincangkan tentang kurikulum sebagai wahana menterjemah falsafah pendidikan kebangsaan. Okey. Dari tajuk ni sendiri pun kita dapat tahu lah, benda ni membincangkan. Kita nak bincang tentang peranan-peranan kurikulum ni. Kita nak bincangkan peranan kurikulum dalam FPK, maaf. Jadi dekat sinilah antara topik yang kita bincangkan, apa itu kurikulum, apa kaitnya kurikulum dengan FPK dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, kita akan mulakan sesi soal jawab kita. Kita akan mulakan podcast ni dengan soalan yang pertama. Okeylah. Kat sini saya nak tujukan soalan pertama ni dekat Syahmi lah, saya rasa. Syahmi setuju, Syahmi? Boleh. Okey, soalan pertama Mi. Okey. Sebenarnya lah Mi, apa kurikulum ni sebenarnya, Syahmi? Bagi aku, kurikulum ni berdasarkan buku yang aku baca, buku Zaini Abdullah. Kurikulum ni dia ada 3. Kurikulum dalam bahasa Inggeris, Korea dalam bahasa Latin, dan larian atau lalui dalam bahasa Melayu. Maksudnya kurikulum ni pada asalnya ia berkait dengan lapangan lumba kuda, di mana pelumba kuda di mana pelumba yang kawal tu akan memacu kudanya dari awal hingga akhir. Faham? Maksudnya kira pelumba tu dia kawal kuda tu lah. Kawal kuda tu dalam semua perjalanan yang dalam laluan yang telah ditetapkan. faham. Gitu. Okey, Mus. Itu saja berdasarkan apa yang Okey, itu maksudnya itulah definisi kurikulum yang faham lah. dia lalu Faham. lalu yang ditetapkan. Okey. Untuk Syahmi lagi sebenarnya soalan kedua ni. Allah. Sebab rasanya bila dia jawab tu kita rasa macam faham kan? Rasa macam faham betul lah. Faham betul, setuju. Okey. Tak apa. Jadi soalan kedua ni juga untuk saudara Syahmi sebenarnya. InsyaAllah. Okey. Sebenarnya lah, aku sebenarnya tak pernah faham sebenarnya kurikulum ni. Jadi kan, pendapat kau lah, kurikulum ni sebenarnya merangkumi apa sebenarnya? Apa yang ada dalam kurikulum ni sebenarnya? Okey. Apa yang merangkumi soalan kau. Apa yang aku faham kurikulum di Malaysia dia menggabungkan beberapa aspek yang utama. Itu. Dalam membentuk sistem pendidikan di mana ia bersifat holistik dan berkualiti. Okey, dia banyak aspek. Contohnya matlamat pendidikan Malaysia. Itu matlamat pendidikan di Malaysia ini dia merangkumi pembentukan individu yang yang berilmu, berketerampilan, yang akhlak mulia, yang semua nilai positif lah. Kiranya kurikulum ni merangkumi semualah lebih kurang. Dalam SPK tu memang semua theory tu memang ada dalam kurikulum tu lah. Memang ditekankan lah. Weh, aku suka betul Syahmi ni punya pembentangan. Aku rasa dia buat study sebelum datang sini. Bagus betul. Okey lah. Kau bagus. Okey, lepas ni soalan kau. Okey. Razin, aka Acim. Bukan dah? Okey, Razin. Aku nak tanya kau satu soalan lah. Boleh. Tak boleh. Kita tahu lah, kurikulum ni dia bukannya dekat sekolah je kan. Dia mesti ada dekat mana-mana. Contoh kalau sekolah pun dia ada kat sekolah menengah, sekolah rendah semua kan, dan sebagainya. Jadi aku sebenarnya nak kau bandingkan kan. Aku sebenarnya tak faham sangat kan. So aku nak kau terangkan kat aku sebenarnya. Cuba kau bandingkan kurikulum kebangsaan dan juga kurikulum dekat sekolah. Apa beza dia? Perbandingan lah kalau kurikulum sekolah dengan kurikulum kebangsaan. Macam yang kita tahu lah, dekat Malaysia ni kan ada sekolah rendah, sekolah menengah, peringkat tinggi. Jadi kurikulum ni dia membezakan antara kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah.
dari nama pun kita tahu dapat bezakan satu kurikulum ni, satu untuk kurikulum yang peringkat tinggi itu skala besar, dan satu lagi ni macam peringkat yang macam kecil, skala kecil. Kalau kita tengok ni peringkat yang berbeza ni pun akan ada banyak perbezaan, tapi ada juga persamaan. Dari segi persamaan kurikulum dua-dua ni, persamaan dia dari segi matlamat dengan objektif dia. Kiranya kita boleh bandingkan daripada skop lah. Ya, betul. Maksudnya kalau skor rendah mungkin skop dia kecil sikit lah macam tu lah. Faham? Okey, terima kasih Aceh. Pernah nak tambah lagi? Apa dia tak habis lagi dengan isu-isu dia. Idea dia macam Banyak air idea terjun. dia. Okey, so apa lagi? Tadi kan cerita pasal perbandingan kan. Perbandingan kurikulum kebangsaan dengan kurikulum sekolah ni. Kurikulum kebangsaan ni lebih kepada berskala besar. Dia KPM yang buatkan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Berbanding dengan kurikulum sekolah ni, dia macam setiap sekolah ada kurikulum yang dia sendiri. Faham. Maksudnya lembaga sekolah lah yang wujudkan kurikulum kat sekolah ni lah. Macam cikgu-cikgu panitia yang buat. Faham. Idea yang bagus. Itu dia. Apa pendapat? Faham. Seterusnya, okey. Soalan ni nak tujukan kepada saudara Mel. Boleh. Okey, Mel. Okey lah. Aku sebenarnya tak faham ni tentang sistem pendidikan kat Malaysia ni. Okey, dia di Sabar, aku tak tanya lagi. Okey, dia tak sabar. Okey, dia dah idea dah dalam otak dia. Okey. Jadi dia macam mana? Tak, dia sebenarnya sama je. Cuba kau terangkan sistem pendidikan kat Malaysia. Tak sama kan? Okey, dia sebenarnya dekat Malaysia ni ada 3 peringkat lah, 3 peringkat utama, iaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Okey, pendidikan rendah dia melibatkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan India dan sekolah private lah. So dekat situ dia akan melibatkan murid-murid daripada darjah 1 sampai darjah 6. So dia macam melibatkan peperiksaan seperti UPSR. Manakala macam pendidikan menengah ni dia melibatkan daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Dia melibatkan dua jenis peperiksaan iaitu PT3 dan SPM. Tapi sekarang dia macam PT3 dan SPM ni dah tak ada lah, macam dibubarkan lah oleh Parlimen. Dimasukkan. SPM tak ada. SPM SPM ada PT3. PT3 dah tak ada sekarang. Lepas tu yang terakhir pendidikan tinggi. So dia ada IPTA, IPTS, matrikulasi dan STPN dan STAM. So dia macam adalah exam dia sendiri. Kiranya sistem pendidikan ni dia terbahagi kepada berapa sebenarnya ni? Kepada 3. Lepas tu kurikulum ni dia melibatkan kurikulum standard prasekolah kebangsaan, SK, PK. Lepas tu kurikulum standard sekolah rendah, KSSR. Kurikulum standard sekolah menengah, KSSR juga. Dan kurikulum standard pendidikan khas. So dah ada 4 kurikulum. Dia macam tu. So dia terbahagi ikut umur lah lebih kurang kan? Ada peringkat-peringkat dia. Peringkat dia, okey. Ya. Okey. Terima kasih sebab jawab soalan aku yang sangat mengelirukan tadi. Okey, tak apa. Soalan seterusnya. Okey. Yang ni kita nak tanya yang jauh negeri sana. Diam ni dari tadi macam dia tengah berdebar lah, saya rasa. Dia berdebar tunggu soalan ni. Okey. Saudara Nakik, cuba kau terangkan apa sebenarnya komponen yang terdapat dalam kurikulum ni. Maksudnya komponen ni dia lebih kepada apa yang ada lah. Apa isi kurikulum ni kat Malaysia ni sebenarnya. Okay. Dia macam ni Mus dan kawan-kawan. Komponen dia ada banyak. Antaranya dia ada sampai 10 komponen. Dan aku akan terangkan beberapa komponen yang mungkin Penting lah. penting dan korang pernah dengar. Okey. Yang pertama adalah kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan ni dia adalah sebagai satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seorang murid. Dan yang kedua pula adalah RPH. Apa semua tahu kan RPH tu apa? Tahu. Mesti kita tahu sebab Cikgu. akan guru insya-Allah. So RPH ni adalah satu dokumen perancangan pengajaran bagi satu unit pembelajaran berdasarkan RPT
yang perlu disiapkan sebelum proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Maksudnya RPG ni buat sebelum seseorang guru tu mengajar kepada anak muridnya lah. Maksudnya persediaan awal. Faham? Yang seterusnya adalah kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi ni dikenali sebagai kurikulum tidak nyata. Kurikulum tersembunyi dikatakan lebih mempengaruhi matlamat pendidikan, khususnya terhadap aspek kemahiran, nilai dan budaya. Kurikulum tersembunyi ini tidak mempunyai ciri-ciri khusus, tetapi ia berlaku melalui perancangan dan tanpa dirancang. Kurikulum ini juga dirancang kerana pelaksanaannya dilakukan secara sedar oleh pihak sekolah dan guru-guru. Itu antara komponen penting lah. 10 Dia ada 10 banyak lagi. Banyak tu komponen yang terdapat dalam kurikulum ni sebenarnya. Betul. Saudara nakik macam baca skrip ke? Tak, sebab Kutubah, dia baca kutubah. Astagfirullah. Boy, betul-betul lancar. Okey lah. Kita dah berapa soalan dah sebenarnya tadi ni? Dah banyak kan? Dah banyak. Yang Betul, kelima. betul. Okey. Kita enam. Belum lagi. Sabar. Banyak lagi yang kita nak rungkai ni sebenarnya. Okey, saudara Acim. Oh, saya. Kamu jangan terkejut. Soalan seterusnya ni. Soalan ni sebenarnya pening sikit tapi aku harap kau boleh jawab lah. Boleh kan? Sebenarnya kurikulum ni mesti diletak satu titik pandang lah. Maksudnya benchmark lebih kurang macam tu lah. Atau kita boleh panggil dia sebagai standard. Okay, standard. Cuba kau terangkan kurikulum standard sebagai kurikulum kebangsaan. Maksudnya macam mana kurikulum standard ni satu kurikulum yang semua pakai sebagai kurikulum kebangsaan. Cuba kau terangkan apa yang kau faham lah berdasarkan kajian kau. Sebab aku tahu kau mesti banyak studinya. Muka budak pandai kan? Okey, terus. Macam yang kita tahu lah kan, kurikulum dekat Malaysia ni menggunakan sistem pendidikan yang berpusat. Maksudnya seluruh dekat Ada Malaysia satu ni tunjang. satu tunjang saja. Dia menggunakan sistem berpusat dekat kita punya ni lah, pusat kita. Jadi Pusat bukan pusat sistem pendidikan kita Okey, kat okey, Putrajaya. Saya salah fikir, faham. Okey, kamu. Jadi dia ada beberapa faktor yang menyebabkan kita ni kena guna satu saja sistem kurikulum, iaitu sistem kurikulum kebangsaan, dan kita jadikan dia sebagai kurikulum standard dalam negara kita. Antara faktornya lah, faktor yang pertama, dia ada banyak faktor tapi aku sentuh 3 faktor je. Okey. Faktor yang pertama, faktor keadilan. Macam kita tahu Malaysia ni negara majmuk kan, ada banyak kaum, berbilang kaum, bukan ada orang Melayu je, ada orang Cina, India, Kadazan, banyak agama, tempat pun beza-beza, demografi yang beza, ada yang duduk luar bandar, ada yang duduk dalam bandar. Lepas tu kita pun, negeri kita banyak. Jadi bila ada banyak perbezaan ni, kalau kita guna sistem pendidikan yang berbeza, kurikulum yang kebangsaan, kurikulum yang berbeza, jadi dia macam tak adil lah untuk semua orang. Maksudnya akan ada satu kawasan ni kurikulum dia tinggi, satu kawasan kurikulum dia rendah. Jadi bila kita standardkan kurikulum ni, Kita boleh tengok semua sekolah punya prestasi lah. Betul. Jadi semua akan jadi sama. Kira semuanya berada dalam satu segi besar. Betul. Terusnya, sabar. Wah, tak habis Ada lagi. lagi. Oh, betul dia buat study, betul. Okey, apa lagi? Ketiga ada lagi 2. Okey. Yang kedua adalah keseragaman. Macam kita tahu Malaysia ni ada banyak negeri. Dan banyak negeri tu dikisahkan lagi semenanjung dengan Sabah Sarawak. Jadi bila kita guna kurikulum standard, kita punya bahan bacaan, buku teks, kita punya kaedah pengajaran akan jadi sama. Maksudnya kalau ada tak berlaku kekeliruan lah. Kalau contohlah budak dari Sabah dia pindah ke Malaysia, Semenanjung, dia akan guna pengajaran yang sama. Apa yang dia belajar dekat Sabah akan sama yang dia belajar dekat Semenanjung. Kiranya takkan ada isu macam kalau dia pindah dia kena beli buku baru ke, betul. kena belajar benda baru ke tak lah. Kiranya mana-mana tempat yang dia pergi dalam Malaysia ni still gunakan skop pembelajaran yang sama lah. Betul. Macam tu lah. Ada lagi ke? Ada lagi satu. Oi, banyak betul di sini hari ni. Okay. Apa lagi? Apa lagi? Pengurusan dengan pemantauan. Macam kita tahu bila kita gunakan kurikulum yang berbeza-beza untuk setiap negeri, dia akan jadi susah lah untuk beban untuk kerajaan untuk memantau ataupun nak tengok prestasi pendidikan dalam negara kita.
Jadi bila kita guna satu kurikulum yang standard, dia akan jadi lebih mudah untuk kita membuat pantauan. Maksudnya kita boleh jangka apa kita punya sistem pendidikan dalam masa yang akan datang gitu. Itu dari siapa? KPM? KPM. Oh, faham. Maksudnya kita punya standard sekolah ni kita boleh pantau lah. Betul. Maksudnya macam semua sekolah kita boleh tengok dia punya progress, dia punya ada juga. Dia punya kita boleh pantau dia punya progress lah dari situ. Habis dah? Habis. Oh, banyak betul isi dia hari ni, tak apa. Itu yang kita nak nampak sangat dia belajar sekolah. Okey. Soalan seterusnya dan soalan terakhir untuk Mio. Untuk Mio, Nakib sabar dulu, ada lagi. Okey, untuk Mio. Sebenarnya lah, kalau kita tengok semua benda yang wujud mesti ada sebab. Okay tak? So dekat sini, aku nak tahu lah, kurikulum ni diwujudkan ni mesti nak memenuhikan sesuatu kan. Jadi sebenarnya apa hasrat FPK menerusi belum lagi aku terus ni. menerusi kurikulum? Dia masih tak sabar betul lah ya. Ada menerusi kurikulum. Apa sebenarnya hasrat FPK ni sebenarnya? Okey, sebelum aku huraikan lebih lanjut yang aku nak bagi tahu lah, kurikulum ni dia ada 3 tahap lah, iaitu kurikulum standard prasekolah kebangsaan, KSPK, kurikulum standard sekolah rendah KSSR dengan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Okey, aku akan terangkan dulu KSPK, iaitu prasekolah lah, kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Okey, kita dengar prasekolah kan. So kita akan tahu yang terlibat hanyalah budak 4 tahun hingga 6 tahun sahaja. Sebelum sekolah. Ya, sebelum masuk kelas 1. So macam kat prasekolah ni dia punya fokus dia adalah menguasai kemahiran asas. Seperti macam membaca, mengira. So macam simple-simple je, dia macam tak stres. Dia macam menggunakan kaedah PDP melalui permainan yang boleh merangsang minda. Faham? Macam tu. So dia macam dekat prasekolah ni juga dia melatih pelajar-pelajar untuk menguasai bahasa Melayu dengan baik, di samping menguasai bahasa Inggeris sebagai bahasa yang kedua. Sebab kat Malaysia ni dia pentingkan bahasa Inggeris jugalah. So macam tu lah. Kiranya dekat pra ni kita sentuh benda yang ringan-ringan lah, ringan-ringan. supaya lebih kepada nak mengaktifkan otak budak-budak. Tapi dia pun tak nak bagi stres lah, supaya dia menjadi persediaan untuk masuk ke darjah 1. Okey, dari segi sekolah rendah pula macam mana? Okey, sekolah rendah pula dia melibatkan pelajar daripada 7 tahun sampai 12 tahun. Maksudnya daripada darjah 1 sampai ke darjah 6. So dia punya aktiviti dia pula daripada kaedah didik ibu. Dia sambil mendidik sambil menghibur. So dia macam tak ada lah poster yang budak-budak nak pergi ke sekolah. Macam banyak aktiviti, banyak bermain juga lah. Tapi dalam masa sama kita belajar. So dia macam ada lah juga exam dia sebab dia didik dan menghibur. Faham? Dia macam tu. So dekat sekolah rendah ni dia pentingkan 4M. Tahu tak 4M tu apa? Tak tahu. So dia membaca, mengira, menulis dan menakul. Menakul Penakulan macam tu. So dia dekat sekolah rendah dia fokus untuk menguasai 4 tu sahaja. Okey, yang terakhir adalah kurikulum standard sekolah menengah. Dia melibatkan pelajar-pelajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Maksudnya 13 tahun sampai ke 17 tahun. Iaitu dia ada 2 tahap lah. Menengah rendah dan menengah atas. Okey, menengah rendah tu daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Manakala menengah atas pula melibatkan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dia ada 2 jenis exam dan salah satunya telah diubahkan iaitu PT3. Yang kedua adalah SPM. Okey, dalam sini dia mementingkan dia nak melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang daripada segi jeri. Jeri tu tak apa dia jeri tu? Dalam ni tu je, itu fikir lah. Iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek lah. Dia nak melahirkan pelajar yang berakhlak dan sanggup berbakti kepada keluarga, masyarakat dan negara. Macam tu. So dia seimbang lah kat situ. Faham tak? Faham. Dia macam tu lah kurang. Kiranya kalau sekolah rendah tu kita belajar dekat sederhana lah, sederhana lah sebab dia kita nak masuk ke sekolah menengah pula kan. Maksudnya kalau sekolah menengah kita belajar yang agak kira berat lah. Berat sikit lah. Untuk ni sebab dia nak ke peluang pekerjaan IPTS lah. Faham? Macam tu lah kisah dia. Yes, begitu. Okey, terima kasih Meo menjawab soalan-soalan yang sangat mengelirukan. Tengok, dia stres tau jawab soalan ni. Muka ketar je, dia ada stres. Okey. Tengok tu yang dekat ujung tu dah berdebar-debar. Dari tadi berdebar je, diam je dia. Dia cakap gas, dia memang dia nak jawab terus. Okey. Okey. Sekarang ni kita tahu lah. Dulu KSSM tak ada kan? Dia guna apa KBSM? KBSM.
Okey. Kita tahu dulu KBSM. Sekarang dah tukar ke KSSM. Betul. Cuba kau terangkan apa sebenarnya KSSM ni dan juga apa, sebab sekarang ni kita menerapkan apa dekat sekolah abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21. Cuba kau terangkan KSSM dan juga pembelajaran abad ke-21. Okey, Mus. Macam mana? Aku terang yang lagi senang, yang mudah untuk faham Okey. Pembelajaran abad ke-21 ni macam contohnya kita belajar waktu sekolah menengah dulu. Penglibatan murid itu lebih penting berbanding dengan guru, di mana guru tu hanya menjadi pembimbing, betul. Di mana dia akan melihat kita daripada jauh ataupun membimbing kita kalau kita contoh kita keluar daripada laluan ke macam itulah. Jadi antara aktiviti yang boleh dilakukan dalam pembelajaran abad 21 adalah belajar secara berkumpulan ataupun ada pembentangan. Jadi daripada situ kalau kita salah ke mungkin guru boleh tegur daripada kesilapan tu. Jadi itulah salah satu contoh ataupun sedikit kefahaman tentang pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 ni lebih kepada cara pembelajaran yang moden lah ke aku rasa. Betul. Maksudnya dia tak macam klasik dulu lah, sekadar masuk kelas dengan cikgu bebel keluar. Tak macam tu lah. Jadi penglibatan murid pada abad 21 ni dia mungkin lagi berkesan berbanding dengan cara pendidikan yang dulu, di mana kalau belajar berkumpulan ni mungkin minda-minda ataupun idea tu akan jadi berkembang. Sebabnya kita boleh kongsi idea dengan kawan-kawan macam tu lah. Jadi KSSM pula dia ada dua, iaitu standard kandungan dengan standard pembelajaran. Standard kandungan ni dia berkaitan dengan perkara yang apa patut murid tahu semasa dalam tempoh pembelajaran. Maksudnya dalam tempoh pembelajaran tu apa yang murid perlu tahu. Maaf, tersasul. Iya, berdebar betul sasa tu. So, yang kedua adalah standard pembelajaran. Standard pembelajaran ni adalah kriteria dan indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. KSSM ni dia susah sikit untuk faham, tapi apa contoh apa yang kita lakukan yang sebelum ni di sekolah menengah itulah KSSM. Jadi itulah serba sedikit. Sekarang Nakib umur 21. 21. Maksudnya Nakib bukan batch KSSM lah sekarang. Ya. Sekiranya Bukan batch tu. sehingga batch apa? KBSM. Kita sekali ya KBSM. Kita semua sama umur. Kita semua sama. Tapi bagi aku lah, sebenarnya KSSM ni lebih berat lagi sakit daripada KSSM. KBSM kena faham. Tersasul silap. Okey, faham. Jadi kat situ apa, berdasarkan apa yang kita punya jemputan, tetamu jemputan yang kita terangkan, sebenarnya apa yang kita dapat rumuskan lah tentang kurikulum wahana apa tadi? Wahana saya tak ingat nama tajuk. Wahana falsafah pendidikan lah. Wahana menterjemah falsafah pendidikan. Okay, so pendidikan yang berkesan ni mestilah mempunyai satu tujuan ataupun hala tuju yang jelas lah dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Jadi FPK ni memberi satu panduan lah, ataupun FPK dijadikan satu garis panduan supaya pendidikan ni dapat macam mana? Dapat kiranya FPK ni ada tuju lah kiranya supaya pendidikan dapat dijalankan dengan orang kata smooth, sistematik. Okey, macam tu. Jadi kurikulum pula disifatkan sebagai dinamik, fleksibel, kiranya macam nak cakap sesuai, digunakan untuk semua. Sebab kita pun tahu tadi Razin cakap Razin cakap sampai cakap yang ada banyak peringkat kurikulum. Saya Miao cakap tadi. Ya. Macam yang Miao cakap tadi ada peringkat kurikulum, maksudnya daripada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. So kita boleh uraikan kat sini kurikulum ni bersifat fleksibel, maksudnya boleh digunakan. Contoh macam yang Miao cakap, yang Razin cakap tadi, standard. Maksudnya seragam.
sekolah rendah dengan semua sekolah rendah dekat Malaysia ni menggunakan satu standard kurikulum. Sekolah menengah pula semua satu standard kurikulum. Jadi kat sini memang betul lah kita dapat rungkaikan bahawa kurikulum ni bersifat fleksibel dan dinamik. Jadi sekadar itu saja kita punya perbincangan hari ni. Oi, semua muka dah lapar. Dah lapar ke semua? Okey. Dah lapar. Okey. Jadi itu saja untuk perbincangan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam podcast kita minggu hadapan. Di apa? Santai apa? Kita buat sama-sama lah. Kita buat santai guru, kita lambai kat kamera. Okey, boleh. Okey, terima kasih ya. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam Santai Guru.